Ya, sebab kita tahu dunia ni bukan tompek tinggal, tapi dunia tompek meninggal. Jangan faham tak mesej itu? Dunia bukan tompek tinggal, tapi dunia tompek meninggal. Tengok Bangladesh tu, dia dengan kawan dia kan jadi buruh binaan, jadi kojopan minyak. Dia makan tak nak makan sedap, nak makan nasi kuah kari bubur lah, tomato toko bawang sebiji balun dicin membukit nasi tu habis betul. Tapi kojo pakai dia apa, dia peduli, dia macam kita tau. Tadi nak datang surau tadi ada dia cek tu baju tu tak konon kan keplekan ni dia kan kopiah nak padan dengan baju dengan seluar, betul tak? Dia Bangla ni kan kira baju merah seluar kuning kasut biru ada dia beli tak? Sebab apa? Karihal muslimun subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lagi 2-3 hari lagi kan, bulu-bulu lah tu, dia 3 ekor dan 5 ekor kan, dah lama tak buat kan, dan macam-macam lah kan. Keluarlah balik soalan tu kan, korban kuda boleh tak, korban rimau boleh tak, macam semua tanya kan. Jadi alhamdulillah kan? Jadi ramai yang tahun ni pun setelah 2 tahun kan, setelah 2 tahun kita berada dalam keadaan pandemik, tiba-tiba korban harga pun dah tak sama kan. Harga makin mahal kan, dia makin mahal sebab ayam dah tak ada, lagi mahal lah lembu tu. Macam tu lah konon-konon ni kan. Yang sebenar tuan-tuan tentang harga barang ni apa semua ni kan, saya memang tak pernah dengar harga barang turun pun kan. Yang Briona keluar cerita-cerita ni apa sebabnya? Sebab tak lama lagi ada raya yang lagi besar. Tu yang Briona bergaduh pasal barang kan. Wahal memang daripada hari tu tinggi barang kan. Tiba-tiba pula kan. Tapi ada raya yang besar ke 1.5 orang kan, tak tentu arah masing-masing. Tapi apa pun kita cerita tentang korban atau terkorban ini, itulah sebenarnya yang perlu kita faham adalah ibrah kan, di sebalik itu kan, di sebalik pengorbanan kan. Kalau tak mampunya buatlah ni kan. Nabi ajar kita senang ya, daripada dulu Nabi ajar kita. Kenapa Nabi meletak standard faman ahya bi sunnati faqad ahabbani faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang hidupkan satu sunnahku maka dia sayangkan aku. Dan siapa sayangkan aku, kamu sama-sama dengan aku di dalam syurga. Dia letak satu. Nabi tak letak 10, tak 5 boleh. Apa mesej Nabi nak sampaikan ke kita? Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Macam tu lah. Bila tak mampu, mak bagi seko kan, bagilah satu bahagian. Kau tak mampu satu bahagian kan, datanglah ke surau, ngojorkan lembu tu kau pun patut kan. Kau tak mampu pun duduklah rumah, tunggulah daging tu sampai bapak apa malih tu kan. Macam tu lah kira kan. Ada orang macam tu kan, tak, paling tidak berkorban kan. Sanggup dia tak balik kampung sebab nak duduk rumah nunggu daging sampai. Contoh kan, macam mana lah, contoh, itu paling tidak lah tu kan, paling tidak. Itulah. Jadi hidup kita ni kalau tanpa pengorbanan, maka kita rasa hidup ni pun tak adalah sorry kan. Kalau kita tengok maksud korban tu sendiri kan, amalan menghampirkan diri. Apa maksud korban? Amalan menghampirkan diri, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih lembu, menyembelih kerbau, menyembelih binatang sembelihan.
Bila? Pada 10 Zulhijjah dan 3 hari selepasnya, kan, hari tasyrik, yang mana kita pada ketika itu sembelih itu satu hal, kemudian menggagih-gagihkannya kepada golongan fakir miskin dan memerlukan. Okey, yang payah tu bukan sembelih itu, memanglah proses itu payah kalau orang tak biasa, tapi yang payah nak menyampaikan pada sembelih itu. Maksud apa? Menyembelih duit tu. Kita nak keluarkan duit bukan senang. Tanyalah orang, ada orang daripada kecil sampai ke tua tak pernah korban, sebab dia pakai dia punya seper dia sendiri. Sifi kau tak faham seper lah. Dia pakai pahaman dia sendiri. Oh, aku tak apa, dia kalau mampu, tak mampu nak macam mana? Dia kata kan, hutang aku banyak. Hutang ni ada banyak jenis kan. Ada hutang yang tak boleh dielakkan, ada hutang yang masih boleh distrukturkan. Hutang yang strukturkan tu lah hutang rumah, hutang kereta, yang kita bulan-bulan bayar kan, bulan-bulan bayar, tapi masih ada ruang untuk benda lain kan. Kalau dah Astro full package, top up telefon tiap minggu kan? Tukar sport rim 3 bulan sekali, asyik-asyik botolkan tinted kereta, contohlah, takkan nak mampu berbanding satu bahagian kan. Contohlah ya. Dia tukar radio, tukar TV kat rumah rusak, tukar TV. Mana? Jangan nak bohong lah. TV 800 TV 800 sambungkan satu bahagian korban. Jangan nak bohong kan. Makna mengak tu kan. Tak, so, semua harga flat screen tu lokek kat dinding, satu dinding penuh TV, 2,000 3,000 tak lagi, tapi berkira dengan Allah Ta'ala. Contohlah. Dan yang kedua, maksud korban itu adalah persembahan seperti haiwan dan juga manusia kepada dewa pemujaan. Itu ada orang tu pahaman lain lah tu, dianggap tu pun korban juga. Jangan dulu pergi berubek, pergi berdukun kan, bawa ayam seko tu. Kalau nak bawa ayam seko, ayam jantan tu, lepas tu cari ayam dara tu, macam mana lah nak tahu, tanyalah ayam tu kan. Contoh. Kemudian begitu juga pemberian kesanggupan melakukan sesuatu kebaikan, kebaktian demi kasih sayang. Contoh, itu pun korban. Sanggup dia, macam seorang ibu sanggup, dia kata ke anak, tak apa ibu dah makan, kau makan lah, sebab ibu melakukan kebaktian pada anaknya, itu pun korban. Dan begitu juga korban adalah orang yang menanggung penderitaan akibat perbuatan seseorang, kesian dia pula yang menjadi korban. Macam tu lah kan. Yalah, bini ada pasangan suami isteri kan, yang masalah ni, ada yang jumpa saya tu, bini tu dah sempong-sempong lah tu, sempong sengit nama muka bini tu, kena balun kat lelaki hari-hari, bongkak aja lah muka jumpa kan. Jadi saudara mara dia cakap, suruh dia bercerai. Dia kata tak nak dah, saya yakin dia boleh berubah. Dan sambil dia cakap dengan saya, muka bongkak lah, tak apalah, nanti melok lah dia tu, tak sayang kan. Jadi dia lah jadi korban dia kan. Dan begitu juga manusia yang kematian disebabkan satu nahas ataupun malapetaka, itu juga disebutkan sebagai korban. Contohnya macam kita tengok banjir kan, dekat Baling kan, banjir teruk kan, tiba-tiba air yang deras datang, bah yang datang, sehingga menyebabkan ramai yang kehilangan nyawa dan sebagainya, itu juga disebutkan sebagai korban. Dan begitu juga bila sebut perkataan terkorban, tadi korban, terkorban simple je, termusnah, terhapus, terkorban. Jadi mana kata termusnah. Macam mana termusnah? Dikaitkan dengan ibadah korban ni, orang yang kodamut, tu tak kodamut, kodakut campur kodamut. Bapak kodakut ini bukan standard biasa. Kalau kodakut tu kira biasa kan, kodamut bapak kodakut lah. Duit bukan tak ada, duit ada, boleh lah, tapi dia tak nak join korban. Jadi dia boleh jadi apa? Boleh jadi termusnah disebabkan oleh kegagalan dia menjawab balik dia mempunyai harta tapi dia tak join korban tu. Boleh jadi termusnah. Bila? Mungkin tak ke dunia,
mungkin di akhirat. Kadang-kadang atas dunia lagi Allah dah tunjuk. Maka apakah hukum melakukan ibadah korban? Dan kalau tengok hukum ibadah korban adalah sunat muakkad, itu sunat yang amat dituntut. Amat dituntut untuk dilaksanakan bagi mereka beragama Islam balik berakal dan berkemampuan. Cerita mampu tak mampu, jangan cerita duit gaji kita rendah, tak. Dia kita mampu tak, boleh tak? Boleh. Kadang-kadang ada setengah surau dengan masjid tu dia dah buat dah. Contohkan macam kita buat korban, macam surau ni akan buat pada hari raya pertama, kedua dan ketiga, ya ke? Betul. Raya kedua, kalau pertama kedua sehari je. Yang pertama saja. Contohkan habis tu dia tahu launch untuk tahun depan punya korban. Siapa yang nak bayar bulan-bulan RM50. 50 12 kali 5 tak boleh, RM100. 100 kan. Jadi makna kata boleh. Nampak ya, kalau sampai bulan dah sampai tahun depan, sebab makin lama makin copek raya ni kan. Makin copek. Cuma tahun ni alhamdulillah raya haji dia umum awal. Nak melayan perangai orang Malaysia ni tak bodoh. Ya kau percaya raya ikut kalender kuda apa pasal? Itu salah tu. Bukan dulu kita setiap malam ada berkocik memang tunggu ke pengumuman tu. Semenjak ada telefon, ada media sosial, tadi TV pun kau tak nak tengok. Kau pun terkejut tengok orang yang sama mengumumkan. Kan? Seminggu sebelum raya puasa tu, semua marah. Kenapa raya Isasa? Brunei Indonesia semua hari Isnin. Apa lain kau nak bulan ni dah tengok? Marah. Sekali umum raya Isnin, lagi marah lah. Tak pun nak apa tak tahu. Orang yang meniaga lomang tu poning ramai ustaz malam ni. Tak tahu tu mana nak berbuluh tak mana lomang tu. Kan macam, tapi ni umum awal kan. Dah tahu dah. Yang paling best sekali jangkaan daripada PDRM dijangkakan 7.4 juta kenderaan akan berada macam tu lah. Dia punya jangkaan keto dulu. Orang nak sampai ke raya tu kan, itulah tahun mana datang orang pun tak tahu. Ramai orang kan macam tu, makin lama makin ramai, keto makin banyak kan. Jadi sunat muakkad dituntut. Malahan kalau ikut Hanafi, Imam Hanafi kan, kalau kita tengok mazhab Hanafi kata hukumnya wajib. Sebab apa? Sampai bersandarkan kepada hadis Nabi yang mana Nabi kata barang siapa yang berkemampuan tapi dia tak sertai korban, usahlah dia bersolat di tempat sembahyang kami. Itu sebab dalam ni kita sunat muakkad, sunat yang dituntut betul, bukan sunat biasa-biasa, bukan sunat yang diringankan, tapi sunat yang dituntut betul. Kalau mampu join. Orang tu tak mampu lah Ustaz, 10 orang join, dia ambil satu bahagian. 10 orang join satu bahagian. Sekarang satu bahagian dekat sini 700 orang. 10 orang join, jadi seorang RM70. Boleh, tak ada masalah. Dah itu kemampuan kan. Sampailah rumah banglo besar. Dia dah beli rumah banglo besar, RM70 ya. Dengan geng-geng itu. Macam tu lah tu masalah. Ambil sonang ya kan, itu semua perangai tu kan. Sedekah panjang singgit kan. Dan pada mereka yang berniat melaksanakan ibadah korban disunatkan agar tidak memotong kuku, rambut dan bulu badannya, sebagaimana diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anhu. Dan berkata Rasulullah SAW bersabda, bila masuk 10 hari awal Zulhijjah dan salah seorang dari kalian mahu melakukan korban, janganlah dia memotong rambutnya dan bulu badannya kan. Adapun hikmah larangan hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahuinya. Tapi ada pandangan menyatakan bila kita bercukur, kita motong rambut, kita motong misai gitu ke apa bulu pun lah ke badan kita ni, ketika dah dikorbankan binatang korban, berguguranlah juga dosa tu bersama-sama dengan bulu-bulu tu. Jadi kalau banyak bulu tu banyak dosa gugur. Bolo dah macam ada nak tak terdayo lah gatal. Macam mana? Itu sunnah Nabi. Ya.
saya tahan lah kan. Banyak cakap tanya banyak kan. Tapi macam mana Ustaz kalau saya tak tahan? Kata kau lah, khabar lah sunat kan. Umar tanya, dia ni Umar tanya soalan pelik-pelik kan. Umar tanya soalan pelik-pelik, dah khabar dah sunat kata. Bila tak boleh macam mana lah, tanya lagi. Kata kau lah, payah mana kan. Tapi itu manusia lah kan. Jadi bila kita tengok tentang korban tu tadi, itu yang saya sebutkan tadi, tak kira dalam aspek mana, sudut apa sekalipun, berkorban dalam Islam adalah tujuan untuk mencari yang lebih baik. Misalnya berkorban dalam mencari rezeki. Kita cari rezeki bukan senang, dapat duit kita dah kumpul-kumpul, tiba-tiba nak keluarkan untuk tujuan korban. Sebab untuk apa? Bukan untuk itu, untuk orang lain. Untuk orang lain tu betul, untuk orang lain semata-mata, tak, untuk kita juga akhirat nanti ya, sebab kita tahu dunia ni bukan tompek tinggal, tapi dunia tompek meninggal. Jangan faham tak mesej itu? Dunia bukan tompek tinggal, tapi dunia tompek meninggal. Tengok Bangladesh tu, dia ngangkat kawan dengan jadi buruh binaan, jadi kojo minyak. Dia makan tak nak makan sadap, nak makan nasi kuah kari bubur lah, tomato atau bawang sebiji balun licin, membukit nasi itu habis betul. Tapi kojo pakai dia apa, dia peduli, dia macam kita tau. Tadi nak datang surau tadi, ada dia cek tu baju tu tak konon kan, keplekan ni kan, kopiah nak padankan dengan baju dengan seluar, betul tak? Dia Bangla ni tak nak kira baju merah, seluar kuning, kasut biru, ada dia beli tak? Sebab apa? Sebab dia kata Malaysia ni kan tempat tinggal dia, duit yang tak ada dia habis. Mana yang ada orang bagi itu dipakai lah. Duit yang dia ada semua dia hantar pergi Bangladesh, jap hantar. Sebab dia saudara sini bukan tempat tinggal. Kayak Bangla tu, saya pergi masuk PKPB masa tu kan heboh kerja asing dah dihantar balik kan. Saya pergi ke airport masa tu, nak pergi ceramah ke mana, Kedah ke Penang ni, nampak lah yang Bangladesh ni balik kampung bersusun barang elektrik orang, TV pun tak hancur TV ni kan. Apa itu dibawa macam-macam lah, makna semua nak buat balik sana. Dia tak ada, dia pasang Malaysia ni lah. Kau boleh sana. Macam tu juga kita duduk ke dunia ni, yang kita hebah-hebah warna kan. Tu yang masa hujung tahun lepas, saya dengan 3 orang sahabat lagi, Dr. Izzah, Ustaz Aslin, Ustaz Abdullah Khairi, kami berforum di Dataran Langkawi. Tak pernah buat forum kat situ. Lupa baru tahu ramai orang masuk tu. PKP lagi lah, PKPB kan. Masa jamaah tu kami pilih satu topik, tajuk dah mana milik kita. Kadang-kadang orang kodakut tu sebab dia perasan yang dia kodakut itu dia punya, tapi tak, yang kita kodakut belum tentu kita punya. Simpan RM500 ini dan punya ni, simpan. Tapi simpan dia pun tak tahu mana lah, tahu nak makan pois ni tak nak, dia sayang lah RM500 tu, simpan tak ya makan. Simpan, tiba-tiba keluar, ajak kawan-kawan dia, jomlah belanja makan, kita pun belanja dia makan, habis RM200. Kita punya kan? Mungkin pahala tu kita punya, tapi duit tu bukan kita punya. Boleh tanya, jam tu siapa punya? Lawa jam tangan kau. Siapa punya jam? Aku punya lah. Tapi tanya oleh soalan kedua, tangan tu siapa punya? Dah mana? Tangan tu siapa punya? Tangan pun bukan kita punya. Macam mana kita boleh mengaku jam ni kita punya? Kan? Jadi tengok macam kita datang surau ni kan, lawa betul ukiran dia tu, tengok tulisan, tengok TV yang buat tahu, nampak siap dengan makluman. Kalau tengok daripada paparan kuliah ni, saya yakin setiap malam penuh kan. Macam tu lah sepatutnya kan. Jadi kalau terperanjat tak adalah terus ramai tak ada terus. Tapi nak beritahu kenapa ni dia baik ni, bukan untuk kita, tapi ini rumah Allah. Tapi kita yakin dengan kebaikan yang kita sumbangkan, adalah bahagian kita. Macam tu lah.
Jadi kalau kita tengok korban ini berasal daripada perkataan Arab iaitu udiyah yang menjurus kepada peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim yang sanggup mengorbankan sesuatu yang amat mereka sayangi, iaitu anaknya Nabi Ismail demi kasih dan cintanya kepada Allah. Bukan sonang, tuan-tuan. Itu sebab bila ada satu perempuan ni, dia menyebut mimpi Nabi Ibrahim tu mimpi setan. Saya menganggap dia dah lama berbincang dengan setan ni, contoh. Kita faham tak maksud tu kan? Dia boleh cakap mimpi Nabi Ibrahim tu mimpi setan dengan yakin dia tu. Mana dah lama dah dia berbincang dengan setan tu, contoh. Tapi pada saya, kalau orang tu main terpura saja bercakap demikian, maka dia lupa mengkaji sejarah tu. Kenapa Nabi Ibrahim diperintahkan? Apa yang bila Allah bagi satu perkara tu ujian sebenarnya. Contoh, kita diuji untuk anak sakit misalnya, melibatkan perbelanjaan beribu ringgit, duit tak ada. Aduh, macam mana? Kek mana dia nak pinjam? Itu pun datang satu ujian lagi. Malu pula, toba muka nak pinjam. Dengan siapa ni fikir? Dalam kepala tak ada fikir yang miskin, fikir yang kaya. Rupa yang kaya tak dapat tolong, yang miskin berkongsi seorang sikit dapat bagi. Contohlah ujian, rupanya Allah nak bagi kita kena siapa saudara kita, siapa yang boleh tolong kita waktu kita susah. Contohlah ujian lah tu. Maknanya bila satu benda jadi, sebenarnya Tuhan nak uji kita macam mana kita nak selesaikan masalah. Sini lah, biar dia mampu lah, tak payah warna pembunuh pun tak payah sesuatu, tak kena usaha kan. Jadi dia usaha. Macam tu juga bila Nabi Ibrahim dapat mimpi, sebab apa? Sebab apa ujian tu jadi susah? Ujian memang tak susah. Kalau tak ada nama ujian. Senang mah ujian. Anak kita balik, alhamdulillah senang, melungkup keputusannya kan. Dia senang-senang tu yang kita takut tu. Kalau dia kata susah tu normal. Senang mah, tak apa hal cikgu kali ni bagi soalan senang kata kan. Rupa jawapan ni susah. Soalan senang, jawapan susah. Melingkup kan. Habis. Contohlah. Jadi macam tu jugalah. Nabi Ibrahim diuji jadi susah tu kenapa? Sebab Nabi Ibrahim berpuluh tahun kahwin tak dapat anak. Bila dah kahwin dengan Siti Hajar, berpuluh tahun tak dapat anak. Bila dapat anak pula tak duduk sekali. Ada tugas Nabi Ibrahim kena selesaikan. Dan bila dah dapat duduk sekali dengan Nabi Ismail, dapat mencurahkan kasih sayangnya, tiba-tiba keluar pula perintah Allah suruh sebalik. Jadi bayangkan betapa susah Contoh paling senang orang perempuan anak kita, adik kita, kakak kita, nah kak, nah mak, saya hadiahkan tolakum Siti Khalilah yang paling mahal di pasaran. Saya saja sebut brand tu lain sikit sebab yang botol-botol tu tak tajuk macam kita malam ni. Berapa kita sebut macam tu lah kan. Kalau dia nak kita sebut, kalau nak kita sebut, kita apalah. Itu kenapa tu budak tu? Ni anak siapa ni? Cari mak dia siapa tu? Ni surau sebelah ke apa? Ayah mana tu ni? Kacau ni. Baru cerita pasal Nabi Ismail ni. Mana? Kat luar tak? Kat luar tak? Macam tengok kat luar. Tak ada. Tandas kot. Okey. Jadi bukan senang jadi bila dapat mimpi tu kan, dapat mimpi tu diperintahkan supaya sembelih anak Nabi Ismail, bukan senang. Tahap itu payah. Macam gitu, macam kata tadi kan, anak tadi bagi hadiah tolokung tadi. Sayang tak saya tanya? Sayang tu tahu. Sayang lah baru dapat. Plastik pun tak buka kan. Tu abah tak jumpa dah. Budak tu dah sampai keluar sana pergi jalan dah cari ayo basah betul lah.
kan? Jadi bila kita dapat plastik pun tak buka lagi, ataupun baru buka kata sosok atau baru pakai sekali, sampai ke surau pergi sembahyang, lawa kau kak. Anak bagilah kat saya tak pernah merasa telokong je dia. Ya nampak. Baru tau. Kau nak nanti bagi kau telokong lama. Betul tak? Tu kita. Rasa-rasa ada tak? Orang yang kali pertama pakai, orang minta, kita tahu dia bagi. Rasa-rasa ada tak? Tak nak. Walaupun adik sendiri tak nak. Kan? Tapi ada seorang nama Nabi Muhammad SAW. Nabi pakai baju baru, sahabat dia hadir baju baru. Cantik baju kau Rasulullah, bagi laki aku sekejap. Nabi itu, Nabi masuk dalam tukar baju kedua, bagi baju baru. Tahu dia bagi, tak ada fikir. Jawab ayolah, tak ada. Tahu dia bagi itu Nabi kita. Baju kedua pula sahabat minta, cantik baju kau semua, bagi kat aku. Sekejap, Nabi tukar baju ketiga. Sampai baju kompek Nabi pakai, Nabi kata cukup, ni saja yang aku ada. Bayang kita tak dapat dah kan, macam itulah ni. Jadi Nabi Ibrahim bila dah dapat mimpi itu, dia pun tanya, wahai Siti Hajar isteriku, aku dapat mimpi kau nak sembelih anak kita ni, apa pandangan kau? Wahai suamiku, kalaulah mimpimu itu disertakan dengan perintah Allah, maka laksanakanlah dia. Kalaulah mimpimu itu tidak disertakan perintah Allah, maka anggaplah ia sebagai mainan tidur. Makna option tu open. Makna nak semoleh pun boleh, kalau datuk suruh semoleh tak? Tengok. Cuba kalau kita mimpi dah tentulah tak sama dengan mimpi Nabi Ibrahim kan? Kita pun cakap dengan bini kita, yang abang tadi dapat mimpi kena semoleh anak kita untuk kayu ni. Apa pandangan ayah? Membutuh atau tengah hari tak ada membabi dan kilo orang tua ni, sebab mimpi kita tak sama. Dah tentu mimpi kita tak sama kan, dan kita takkan baca benda tu pengorbanan dengan gilo yang kata keyakinan ni lain, nampak tak? Tapi kata kau buat kalau Allah suruh buat, tapi kalau tak, kau tak ada perintah Allah, anggaplah ia mainan tidur. Ya tak ya, Nabi Ibrahim tanya pada empunya badan sendiri Nabi Ismail, wahai Ismail, abah dapat mimpi kau nak sembelih kau untuk korban, apa pandangan kau wahai Ismail? Maka Nabi Ismail AS kata, wahai ayahandaku, kalau itulah perintah Allah, maka laksanakanlah ia, kerana sesungguhnya aku tergolong di kalangan orang-orang yang sabar. Nampak? Steady. Semolehlah dah Allah suruh. Baiklah, aku masuk dalam golongan orang yang sabar. Cuba nak kita. Alung, tadi abah mimpi, dia boleh pakai kena balun dengan bini tadi. Abah dapat mimpi, abah kena sembelih kau Alung untuk korban ni, apa pandangan kau Alung? Macam ni lah abah. Alung rasa elok abah sembelih hangah je, daging lebih sikit kan. Contoh lah, dia lapis ni ya. Makna tak sama. Saya bukan nak bandingkan sama tak cara tu. Anak kita sampai tak tahap dah, sampai tahap tu. Abah ingat, contoh tanya satu soalan, abah ingat nak hantar kau pergi belajar Kek Mosi, belajar mengaji setahun pergi, tengok dia jawab apa. Alung nak jadi YouTuber, mak kan, dia bukan baca tentang kebaikan yang kita nak kerja lah, tak ada. Yang best tu kenapa anak tu tak nak? Sebab dia tengok abah pun 5 kong kali kong sama, suruh kita lah pergi tu. Contoh lah, kadang betul kepimpinan melalui tauladan ya. Jadi akhirnya sampaikan satu tahap Nabi Ismail ni, dalam satu riwayat menyatakan Nabi Ismail siapa beritahu, nanti kalau kau nak sembelih aku, kau dah letak ada pisau tu kat leher aku ni kan, sebelum kau potong tu kau ambil kain, kau tutup mata kau tu, sebab takut kalau kau nampak muka aku, kau tak sampai hati nak sembelih aku. Macam tu sekali kaedah pun tunjuk kan. Yang main-main. Dan pada ketika itu apa berlaku?
masyarakat di sekeliling semua mengecam Nabi Ibrahim. Gila Nabi Ibrahim, anak dia sendiri nak sembelih. Lama so, jangan kita pun dah sembelih sekali. Tu ayat. Nak beritahu apa? Nak beritahu itulah lumrah bila kita laksanakan perintah Allah. Kadang-kadang bukan semua orang suka. Buat program, ada yang bertikai kan, sembelih berapa ekor lembu tau ni? Target dia 5 ekor. Ada yang bertikai sikit pun. Ada yang bertikai beban. Sembelih ke mana? Topi tak kau? Seniak kau? Setengah? Ke leher lah. Itu arwah bah saya tu jawab leher lah. Tak ke mana lagi. Sembelih ke belakang tak selesai dah. Dia kata kan sembelih petikai tu kenapa kan? Tuan kenapa ke seniak? Kenapa ke seniak? Kan? Apa itu? Senarai. Tu belum cerita berkobut bahagian lagi. Potong-potong pelopop besar belakang tu. Nyinden munyo. Benda tu berlaku kat semua tempat kecuali di surau Al-Islah. Macam tu kan. Jadi sampai satu tahap bila nak laksanakan tu memang Nabi Ibrahim buat. Kata satu riwayat ni dia ambil, dia tutup mata dia sembelih tu sap terpercik darah tu kono ke badan Nabi Ibrahim. Mengelota-ngelota Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim buka kain tu, rupa dia tengok yang dia sembelih tu adalah seekor kibas. Makna dia berjaya dalam ujian itu dan membuktikan bahawa dia keakuran dia, ketundukan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai orang Islam beriman, elakkan dongan ayat ni, elakkan perasaan rugi dan sia-sia bila kita buat satu tu kerana Allah. Kan? Ya. Ngantuk sahab masuk dan tabung, lalu tabung tabung tersadar, tengok dalam poket tinggal RM1, dia termasuk 100 tadi. Macam ni tagak, mana tabung sagar betul. Sebab tadi dia ada 2 helai, ada 2 keping, satu RM1, satu RM100. Lalu tabung dia pun confident, sahab nampak dah tagak mamai tu kan, baru tagak. Jadi jumpa dia balik, imam dia tunggu semua, dia pandai lah tu, tunggu semua orang balik tu. Imam besok last sekali jamnya lah, mam minta tolong buka tabung. Kenapa tak? Saya tersilap sedekah tadi. Aduh lah, silap sedekah. Minta tolong revise balik kan. Sebelum dia masuk dalam penyator, dia kata ada penyator dalam TV tu kan, masuk dalam penyator tu, saya minta keluarkan lah. Saya memang target saya RM1, target RM1. Bayangkan tu. Jangan dengan serugi dan sia-sia atau pengorbanan dilakukan, kerana sesungguhnya kita kena yakin Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Iyo, percayalah. Saya bukan nak cakap apa lah, orang beritahu ni, saya pengalaman bila masuk korban, baik korban tak pernah tak berlaku benda hebat lepas kita masuk korban. Saya cakap saya, siapa yang ada masalah duit banyak tak cukup, ada yang masalah ekonomi kewangan banyak sosak tak babi kan, masuk korban. Percayalah cakap saya, sebab Nabi sebut tak akan berkurang harta orang yang bersedekah ni, melainkan bertambah dan bertambah. 3 kali Nabi ulang. Takkanlah kita tak percaya, kan? Jadi jangan kita rasa risau, Allah akan gantikan dengan lebih baik. Dalam Islam Allah galakkan umat yang memiliki sifat berkorban demi membantu orang yang kurang nasib baik. Saya dulu sebelum bergelar Samsul Debat 3 tahun berturut-turut saya dengan mak saya join. Mak saya dah pergi lagi lama lah. Tahun yang ketiga lepas mak saya pergi tu, saya dapat pergi. Saya pergi ke Kamboja, pergi ke kampung-kampung di Kamboja. Berasalah 3 jenis kampung saya pergi. 3 tahun berturut pergi. Rupa Melayu campa ni ada 2 jenis campa. Satu campa jam 5, satu campa jam 7. Jam 5 dia semayang 5 kali sehari macam kita.
jam 7 dia sembahyang 7 kali seminggu, sekali je sehari. Maknanya dia bukan miskin duit aja tau, tapi dia miskin agama juga. Jadi bila kita pergi ni, kita tengok betapa susah dia orang. Allah, betapa nak korban. Kita budak sampai ni macam umur macam adik-adik ni kan, macam tu kan, telanjang ramai sana, ramai. Baju-baju itu sebab saya kan mak siapa ni baik sebelum nak pergi ke Moja tu, dibungkus yang gulu-gulu, bungkus yang coklat-coklat kan, yang murah tu lah, bukan daim tu. Terpek lah kan, atau yang murah tu, jajan-jajan tu, dipekik-pekik banyak mak nak buat pergi ke Moja tu. Rupa turun bos, bawa budak semua datang. Masa tu baru tahu jadi wakil rakyat macam mana rasa kan. Cik bagi gugulo lah, gugulo. Duit bila kita tukar, kita bagilah contoh tukar 500, sababan bawa ni banyak sebab nilai duit kita tinggi, nak rasa anda pilih salon. Tapi topik lain tak payah dah, nipi je. Ya. Jadi mana kata susah dia orang tunggu kita tu. Belum cerita di Afrika, di Mali, Chad, Kongo kan, siapa yang tengok iklan saya dengan dengan sahabat-sahabat lain kan, Ustaz Eliasnya, Ustaz Jafrinya kan, Ustaz Nur Syam, Said Nur Syam di Afrika. Lagi pula dia orang minum lumpur, air lumpur tu dia masak, yang kuning-kuning tu perang tu, yang coklat-coklat tu, dia lenyek kat tayar, dia pijak kat orang. Allah, itu dimasak. Begitu juga bila kata contoh pagi ni nak terima kan, kita nak semoleh kan, kita rasa semoleh kita bagi kan, pagi ni dia jual nak bagi ni, malam tadi pukul 10 malam dia orang dah beratur. Jadi mana sama kan? Tak sama. Tu sebab bila orang tanya, memang betul yang afdalnya kita korban dalam negara kita, tolong orang Malaysia dulu, betul. Tapi tahu orang Malaysia, insya-Allah daging sampai ke rumah. Tapi kat sana betul-betul harap begitu. Lagi satu pergi kat luar tu murah, sebab anjing apa-apa. Sebab dekat sana dia punya binatang-binatang sembelihan dia tak pakai pasport. Kau bawa ke sini mahal ya pergi kat sana. Tapi nak rasa lembu mahal Palestin, 2,000 satu bahagian. Sebab lembu tu mengelak peluru. Dia porang, tempat porang. Lembu kalau boleh sampai situ ke hendak lembu tu. Tapi jangan salah faham, lembu tu kita bawa tak pek tunggu dia pergi sendiri dah. Aja tu lah. Tapi memang ya, jadi dalam melakukan pengorbanan jangan kita rasa sia-sia. Allah janjikan ganjaran pahala pada mereka yang sanggup melakukan pengorbanan dan beramal kebajikan kepada mereka yang memerlukan bantuan. Ya, banyak pengorbanan ni membawa makna yang tersirat dan tersirat. Bila sebut hari raya korban, itu kata nama, tapi korban tu memerlukan kepada perbuatan kita, amalan kita berkorban. Korban masuk pagi tu boleh ya, baring-baring kat rumah, tengok layan TV, tengok drama ada korban kan, menangis tengok kan, korban dan terkorban. Firdaus melur untuk Firdaus kan, tengok drama tu sanggup tak nak pergi dah, nak tengok ulangan Firdaus dan melur tu, bisik-bisik gelora contoh, Jad dan Aruni kan, contoh lah. Saya tahu tajuk cerita tak tengok dah. Tapi makna kata boleh tengok TV, tak, dia korban dengan tolak topi semua sebab nak pergi ke surau, nak nolong. Untung-untung dapat daging lebih. Awat bila dia sebut macam tu, untung-untung dapat daging lebih. Orang tak ramai ni, tak ada apa lah kan, tolong. Dikaitkan dengan korban dengan realiti hari ini boleh dianggap gagal sekiranya tidak dapat berkorban untuk orang lain, walaupun kita mampu untuk mengorbankan seekor lembu ataupun unta. Dan bila kita berkorban, janganlah lawan pula nak tunjuk siapa lagi anda.
Surau kau 5. Surau kita orang 8. Apa lawan? Yo. Lepas itu dia mengajar kita apa? Sebenarnya korban mengajar kita merendah diri. Berapa tahun ni? 8 lebih sikit lah pada tahun lepas. Banyak. Alah, lebih kurang ni. Kojo kan. Kita tengok berapa ramai penduduk kita. Kawasan kami tu tak ramai bona. Jadi 5 tu okey dah. Settle. Kan? Merendah diri. Jangan belakang. Tengok Nabi. Dia boleh Nabi sembelih unta tu. Merendah diri. Nabi tak ada belakang. Dengan binatang tu pun Nabi adab. Nabi jaga adab tu. Dengan binatang unta tu. Nabi bawa unta ni bukan sembelih depan member-member. 100 ekor. Biasanya Nabi akan sembelih 63 ekor, 60 lebih. Balance tu Saidina Ali. Tapi cara Nabi sembelih, setiap seekor Nabi nak sembelih, Nabi bawa jauh sikit daripada kawan-kawan unta yang lain tu. Nabi tapuk-tapuk kan, gosok-gosok. Dia tunggu unta tu pandang tempat lain. Unta tu pandang tempat lain, zap sekali tumbang seekor. Macam tu. Andap kita naknya melih ayam je ni, apa yang orang ngambung. Dia asah pisau tu dapat rapat pun asah. Sambil mandang ayam tu mampuilah. Lepas tu belum cerita lagi yang pakai songkok tu bersusun daun atas songkok tu, dah kayak colah telinga lagi. Konon macam-macam lah. Dapat adab kan. Tak ada. Wah, lembu dalam kandang tu berbincang. Dia tengah comel ni, berbual sama dia. Dan dengan sokau dia tinggal 2 ekor lah dengan sokau ni. Nampak lah, kau daging kau lebih aku kurus tak? Dan dah cakap dah jaga badan tak. Dan orang rumah bos kita ni, dia orang main tulang-tulang dah. Yang sokau ni bergaduh-gaduh sudah 2 ekor kau nampak kan. Jadi takbir berkumandang menandakan umat Islam sedang membesarkan Allah. Maknanya kita rendah, Allah tu yang besar, Allah tu yang maha hebat. Memperakui sifat maha hebat, maha terpuji hanya kepadanya. Aidil Adha membawa peringatan supaya kita mengingati peristiwa yang berlaku ke dalam kehidupan hambanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang mana kedua insan hebat itu sanggup meletakkan perintah Allah melebihi kepentingan dan keinginan pribadi. Boleh tak kita buat macam tu? Semua orang mengatakan dirinya mampu melakukan pengorbanan, tapi adakah pengorbanan itu dilakukan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau semata-mata mengharapkan ganjaran? Tanya balik, tepuk dada, tanyalah iman kita. Dah orang semua masuk, takkan aku tak masuk? Ayat tu satu hal tak tu. Sayang sekali bila kita buat baik tapi kita lupa nak letak niat kerana Allah. Sayang. Contohlah, katalah saya dengan imam dengan beberapa AJK surau, kami tubuhkan satu persatuan nak bantu ibu-ibu tunggal seluruh presin berapa ni? 7-9 ni? Presin 7. Anak yatim pun tak tolong dah. Anak yatim pun tak tolong dah. Ibu tunggal ni fokus. Kami namakan satuan ni PLP, Pertubuhan Lelaki Prihatin. Contohilah bagi bondo baik diizinkan oleh Allah. Sebab cara tu kita bagi ramai-ramai. Bagi bantuan pun alhamdulillah. Yang ketiga, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Tapi kalau ada salah seorang yang tu dapat dan selfie jadilah, dapat dan tunjuk gambar biar orang nampak, dan geng dengan siapa, dan geng dengan imam dengan sesurban bagi bantuan. Macam ni acap maka mungkin ada pahala tapi tak sebanyak pahala ibadah tadi. Ataupun contoh imam beritahu Samsul Debat dengan yang lain, rumah ibu tunggal yang last ni kamu semua tak payah pergi, saya cover. Wah, faham? Contohlah, contoh imam, contoh. Bukan betul-betul imam tak macam tu, ni contoh.
Dah semua tanya saya, apa hal Ustaz? Tiba-tiba pula dia nak pergi seorang-seorang. Tak, cubalah tengok siapa yang last ni. Tengok nama rupa janda yang last tu bukan kaleng-kaleng, muka sikit lagi macam Lumna Maya dengan Maya Karin. Patut tak begitu pergi tu. Contohlah kaedah yang tak betul pun tak boleh. Macam Robin Hood, dia nak tolong orang susah, fakir miskin semua dia tolong, tapi kaedah dia mencuri daripada orang kaya. Tak boleh. Dalam Islam matlamat tak pernah menghalalkan cara. Niat ni mustahab, niat tu mustahab. Rugi je kan, keluar duit tapi menyambut macam ni. Alamak, saya ingat tahun ni saya sumbang 3 Colombo. Imam nama ni yang dah ada 5 tu tambah lah 3. Cukup tak orang? Manpower cukup tak? Tapi ni saya ikhlas, mam, tolong jangan tolak, mam. Saya tak nak bagi ke tempat lain suraunya. InsyaAllah lah saya cuba. Cuma satu saya minta, mam, apa tu? Sebelum sembahyang raya tolong umum. Lain macam nak panggil. Dia suruh umum yang dia menyumbang tu. Ada orang macam tu kan? Tak payahlah. Tak, bukan apa, biar keluarga orang tahu keluarga saya yang bagi. Tak payahlah macam tu ya. Tak payah macam tu kan? Menunjuk bila kita sebut langsung padam palu. Masjid tu kos pembinaannya 8 juta. Duit dan ada dalam tu. Iya. Habis berapa kau bagi? RM5. RM5 kau sebut pula langsung tak dapat apa. Marah apa tu? Yang nak somban kan, yang hamba Allah tu. Dia tahu, kita ramai yang tahu siapa dia. Mula cerita masa tu saya masih kojo kan somban ni. Dia tu, ada tak tanah saya nak wakafkan dengan niat nak wakaf untuk mak saya. Ada satu tanah kat sini, cek, dia pun beli. Harga tanah 5 juta. Kos pembinaan masjid tu 50 juta lebih. Akhirnya siaplah Masjid Husin Seman 2. Kalau siapa pernah sembahyang kat Seman 2, Masjid Husin, cantik masjid tu, besar. Masa dia beli tanah tu, alang-alang tu saya wakaf untuk saya sekali lah. Ada tak tanah lain? Dia pun ambil, bolehlah tanah tu 6.5 juta. Kos pembinaan masjid 100 juta lebih. Itulah dia Masjid Bandar Baru Senayan yang ramai orang ambil gambar tu. Ramai orang ambil gambar. Ya, pengantin-pengantin cacat ni sandar kat dinding. Orang ambil semayang dah 5 kali masa tangan kan. Macam-macam pengantin ni. Pergi masjid Putrajaya kan itulah. Semayang tidak ambil gambar lebih. Apa salah kau sampai tu? Semayang sekejap ambil gambar balik. 100 juta lebih. Yang paling mahal tu yang dekat Masjid Bandar Baru Senayan tu, dia siap buat satu petak. Dia kata kalau aku meninggal besok situ tanam. Pengusi khairat kematian pun tak booking lubang kubur. Dia reserve lubang kubur. Dan siapa yang ada panggilan kahwin dalam tahun ni, ada tak pergi? Ada tak siapa yang panggilan kahwin? Tak mengaku ya. Saya ramai orang Putrajaya panggilan kahwin, takkan tak ada seorang pun sini. Tak nak beritahu, ada satu masjid dia wakaf untuk isteri dia, Masjid Aisyah di Langkawi. Itu pun tak berapa juta. Masjid yang pertama full aircon. Dan dia pesan pada semua, tolong jangan beritahu sesiapa saya yang sumbang. Tapi orang tahu juga sebab dia baik. Saya tak nak cerita lah, nanti saya dipersalahkan kerana menendahkan identitinya. Cukuplah semua orang tahu, sudahlah. Yang tak tahu, pandailah kau cari jawapan kan. Macam tu. Jadi ramai orang boleh berkorban jika mereka pasti mendapat keuntungan daripada pengorbanan tu. Confirm ke? Tak buat percaya cakap saya, insyaAllah kan? Keuntungan yang kita nak kadang-kadang keuntungan yang memenuhi kehendak hawa dan nafsu kita. Pengorbanan kita, kalau kita nak tengok kan, macam ni lah. Paling senang lah kita tengok Nabi Ibrahim kan. Tengok Nabi Ibrahim, apa keuntungan dapat sembelih anak sendiri. Saya cakap, kalau kita duduk tempat Nabi Ibrahim, apa anak aku sayang lah. Anak kita kono tungau pun kata comel.
Taman tompek dia main ke Putrajaya boleh dapat tungau. Heran betul. Mana pula nak cari takai sini kat sini tu. Ada yang tak tahu tungau tu dah. Tahu tu duduk lumpur tak tahu tungau kan. Marin yang biasa main kat kampung memang selalu kena tungau tu kan. Tua bangko kena tungau mati tahulah. Itu sebabnya firman Allah yang bermaksud surah An-Nahl ayat yang ke-20, sungguhnya Ibrahim adalah seorang pemimpin dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan beri teguh atas dasar tauhid, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang yang mempersekutukan Allah. Allah suruh ikutlah kan. Dalam surah As-Saff, ni cerita surah As-Saff ayat 10, 11, 12, 13. Balik nanti tengok surah As-Saff. Allah bagi tahu, mahukah kamu sekiranya aku tunjukkan satu perniagaan yang menguntungkan? Apakah perniagaan itu? Perniagaan itu adalah perjuangan jihad membela agama Allah dengan dua perkara. Pertamanya harta benda, keduanya diri sendiri. Harta benda keluarkan duit, keduanya diri sendiri, perangai kita biarlah elok perjuangan hadam kita ni nak menegakkan agama Allah. Apakah keuntungannya? Dalam surah As-Saff begitu. Pertama, keampunan dosa-dosa. Kedua, syurga adnin yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ketiga, Allah akan berikan pertolongan kepada kita jika kita memerlukan. Dan yang keempatnya, Allah akan berikan kemenangan yang mana cepat masa berlaku. Itu janji Allah. Nanti baca sini surah As-Saff ayat 10, 11, 12, 13. Allah bagi tahu, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah mengurniakan, memberikan kurniaan yang sangat banyak. Allah bagi kurniaan banyak, betul tak? Banyak Allah bagi kayak gitu dah. Malam tadi berapa ramai yang tololap sebab nengok cerita kat TV, tololap. Tengah main handphone tolontung kat kepala ngantuk tu, nengok kita pun boom, la ilah Allah, lolap tidur, tak sampai minta panjang ngomong, tapi tiba-tiba pagi tadi hidup lagi. Allah bagi kita hidup walaupun kita tak minta alam tadi, dan tak ada siapa yang kecewa bangun pagi tadi. Kenapa aku hidup lagi ni? Hiduplah, aduh hai, tak ada. Ilo tu orang tu macam tu kan. Allah bagi peluang, nampak? Allah bagi banyak kayak gitu. Tapi ayat kedua, fasalli li rabb, bersolatlah kepada Tuhan. Fasalli li rabbika wanhar, bersolatlah dan sembelihlah binatang korban, haiwan korban. Makna nak beritahu, kalaulah kedua-dua tu sonang, kalau satu tu sonang, yang kedua tu pun sonang, makna dia level sama tu. Fasalli li rabbika wanhar, bersolatlah dan sembelihlah. Kalau dia senang solat, insya-Allah dia senang masuk korban. Kalau dia payah solat, dia payah juga nak masuk korban. Solat payah, je tengok. Siapa cakap solat senang? Susah juga rupanya. Dan solat yang paling payah sekali adalah solat yang paling sikit rakaatnya. Lagi sikit lagi payah kan? Ya. Itu sebab azan subuh tu kadang-kadang Bilal pun tak semangat nak manggil orang semayang. Tengok tak ada orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang seorang tu pula tinjau ke tinggap tu, Bilal juga. Mana pun imam lah lambik sikit itu. Ini kalau aku masuk ni kan mau aku jadi imam ni, balik dah. Tinggal Bilal tu yang sedih tu. Allahu Akbar, kayak kampung lagi tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. As-salatu khairum minan naum. Memang lolap lah orang kan. Dia kalau apa tu sebab baik pertandingan azan tu bagus, kita pilih pelapis-pelapis budak-budak muda ni kan. Kategori maghrib,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maghrib macam tu tak apa, subuh tak mahu macam tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, subuh tegas sikit. Kalau maghrib hayya 'alas salat, macam tu ah. Subuh hayya 'alas salat, macam tu ah panggil. Orang ada kan berapa kali azan surau ni. Dan nak semayang nak tadi teh. Baru azan nak dia tu kan. Contoh. Ya tak? As-salatu khairum minan naum. Okey tu. Salat tu lebih baik daripada tidur. Bangunkan orang. Dan susah. Semboleh pun susah sebab nak keluar duit. Gaji dah lah 3,000, daripada 3,000 nak luarkan 700 setengah 800, bukan senang, bukan senang. Lepas tu ada yang alasan ni, tak apalah, ramai orang masuk kia tu, join mana yang kita boleh kan. Jadi dunia ini adalah tempat yang bersifat sementara, maka kehidupan kita ni perlu segera dimanfaatkan. Sebaiknya untuk melakukan kebaikan supaya dapat rahmat Allah. Kita ni semua nak masuk syurga, betul tak? Tak ada siapa yang nak masuk neraka. Ada orang cakap kita macam mana pun umat akhir zaman sebagai umat Nabi Muhammad, last kali masuk syurga juga weh. Masuk neraka tak apa lah, tapi masuk syurga. Bercakap kau berburak kan, tak pernah, macam tak ada otak cakap. Dia tak tahu betapa azab kan dalam tu kan. Boleh tahan ke panas kata kan. Dia punya ayat kata kan, lautan api sanggup kurangi. Minum air kopi pun bertiup, cerita beronang lautan api berondo kan. Jadi semua nak masuk syurga, tapi nak masuk syurga ada satu je tiket. Tiket apa? Rahmat Allah. Dan dapat rahmat Allah macam mana? Ibadah banyak-banyak, buat kebaikan banyak-banyak, baru dapat rahmat Allah. Dengan rahmat itulah manusia boleh berada di dalam syurga. Dan caranya nak dapatkan rahmat Allah buat kebaikan ni, adanya orang terpaksa mengorbankan harta, ada yang mengorbankan masa, ada yang mengorbankan tenaga. Itu sebab saya kata tadi, di awal tadi saya kata tak mampu masuk seekor lembu, masuk satu bahagian. Tak mampu satu bahagian, kongsi masuk satu bahagian. Tak mampu juga, datang ke surau, bawa pisau ataupun bawa plastik, tolong bungkus-bungkus, tolong bawa penimbang, tolong timbang-timbangkan. Tu yang kita boleh buat, tu je mampu kita buat. Lepas tu seorang tu siap label kan, ni nak bagi siapa ni, letak nama, letak nama. Mak kan, sanggup dia buat, sebab tu je kemampuan yang dia boleh sumbangkan kan. Tu kata tenaga apa yang kita boleh buat, kita buat lah kan. Dan ingatlah Allah Ta'ala berfirman bahawa kehidupan dunia ini meliputi segala kesenangan dan kemewahannya, tidak lain hanyalah ibarat hiburan dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhirat itu adalah kehidupan yang kekal abadi yang sebenar-benarnya. Kalau mereka mengetahui hakikat ini, tentu mereka tidak akan melupakan akhirat. Surah Al-Ankabut ayat yang ke-64. Dunia yang kita kurakutkan ni sebenarnya takkan kekal dengan kita. Semua sementara sifatnya. Duit sementara, pangkat sementara. Orang tu berapa kali, aku ni pegawai paling besar dekat kementerian ni, kerja main-main ni, nombor 1 kat kementerian. Oh, dia kata macam tu. Selang 3 bulan tu datang surau Al-Islah, duduk belakang tu macam tu, muka pencen. Dah pencen sampai masuk pencen. Nak cakap apa? Bukan kita punya kan. Tengok masa banjir tu, hilang rumah, hilang isteri, hilang anak, hilang kan, kesian tu. Allah kalau ambil sekejap ya. Dunia ni macam kita pergi R&R, kita naik bas, kita naik kereta, berhenti ke R&R. Saya nak tanya, R&R lawa ke tak lawa Tompek? Lawa tak? Lawa. Cantik pun.
Belum pernah dia orang sampai ke R&R dan ingat dia nak balik rumah lagi. Tak ada. Yang naik bas turun masuk bilik air, capek-capek naik bas balik, takut tertinggal. Sebab nak teruskan perjalanan. Ada orang tu memang dia tahan di kokpit sampai tak ada dia turun tu. Sebab dah pernah terjadi, dia turun dia naik salah bas. Kan kadang ada yang macam tu kan. Jadi makna nak bagi tahu di dunia ni pun macam tu, takut kita tersalah. Jadi kita pun peganglah dunia ni hanya sekadaran untuk akhirat sahaja. Ingat dalam surah Asy-Syura ayat 20 Allah bagi tahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Contoh, kita buat korban bukan untuk keuntungan dunia. Kalau dapat dunia alhamdulillah, tapi Allah janji dalam tu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat, jangan risau. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. So mana nak kerja akhirat, dunia pun dapat. Kerja dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa. Nah, itu sebab apa saya peduli saya naik Azia, ponik nak melayan cakap orang. Naik kereta besar belagak, naik kereta kecil susah hidup sekarang lah. Ilah parah tu dia orang. Peduli lah. Saya ceramah kat Kuantan tu, naik Azia, kereta kotor berselumat, kotor kereta tu. Kopi basuh kereta ni dulu. Saya sampai kat hotel tu, kat lobby tu, kopi basuh kereta kan, kau datang balik. Okey bos, saya turun, dia pun jalan. Yang penganjur tu sambut saya, steady ustaz jauh-jauh datang naik Grab. Oi, kereta aku tu mana? Grab ke mana? Tak ada, saya dulu dah lantak kau lah cakap kan. Elok. Berapa dah 300,000 lebih dah tu mileage tu KPL tu. Bukannya lama nak lawa ni. Elok. Saya pakai UTM baru minggu lepas. UTM Jalan Semarak. Dibawa ada ke UTM resident, ada hotel dia kan, sekolah kan. Parking Ustaz Azad. Ke parking UTM tu kan. Azia masuk dalam tu. Parking pengarah. Balik kena klaim. Gila betul. Kereta penceramah kena klaim, kau pernah dengar tak? Gila betul. Ayo, tapi ada kat dalam bawah tu, minta maaf Ustaz, kita orang minta maaf. Kita pun lupa nak beritahu dia orang tadi. Buka balik. Saya kata nak kena bayar apa tu? Iyo, macam mana kan? Kadang tu lah dia. Dekat Maib Serdang, Imam Muda Ashraf ceramah first, saya kedua. Saya nak masuk tu, Imam Muda Ashraf pun keluar, saya pun masuk. Dia halau dekat. Dia tunjuk ni penceramah. Nah, ada penceramah lain ke apa? Dia cuma kereta situ golap sikit. Reverse lah keluar. Reverse keluar. Sampai ke bawah yang budak rela tu. Nak parking mana Ustaz? Atas. Sini tak ada bawah lah. Naik atas balik. Bila naik atas balik, kali ni dia nampak kereta Azia ni naik dia balik. Kawan tu dah keluar kayu kan. Saya pun dia suruh kau pusing ni sikit, dia pusing saya pun turun comin. Lah Ustaz, apa buat kereta kecil? Sebab minyak dan bukan kau bayar. Payah mana ada. Banyak cerita kan. Tapi bukan pengiktirafan manusia yang kita kerja. Dulu lah orang nak cakap. Macam orang perempuan kan, tak nak naik motor, pergi kerja naik kereta, tudung kedut. Ada bini macam tu kan? Abang nak buat saya naik kereta, saya tak nak naik motor. Dulu janji susah sesama, senang sesama. Kalau setakat tudung kodut boleh settle. Kau naik motor pakai nak tudungnya, pakai helmet, tudung tu kau sangkut ke enga sampai ke pejabat kau kan. Bonti kata lihat tu kau pakai lah, tolong lap lah, jangan jago tengah henga tudung tu tak ada. Kacau macam tu lah tuan-tuan. Hidup kita ni yang last ni saya faham muka Sobonti tu saya faham.
Kau bergalih-galih tempat duduk tu faham tu. Kau jap melunjuk, kau jap selo, jam dah tiga kali dah pergi ambil semayang bak dah. Yang pertama sabar, hidup dalam dunia ni sabar. Ni korban ni ajar kita tentang tu sabar. Sabar banyak. Kedua syukur. Salah satu tanda syukur Imam Ghazali kata tindak tanduk perangai kita melambangkan kita syukur, salah satu korban. Ketiga tawakal. Kita keluar duit, kita keluar menghabiskan duit kita untuk tujuan korban. Tawakal, yakin Allah akan bagi. Yang keempat redha. Redha dengan apa yang kita ada, redha dengan apa yang kita tak ada. Mandang muka suami kita, Allah laki dia, aduh, contoh lah kan tak handsome contoh lah kan, tak apalah, redha. Suami lah mandang bini muka tak boleh belah, contoh lah redha. Sebab Allah jadikan dia lawa kat mata kita waktu kita nak kahwin dengan dia dulu. Perasan tak? Kita pun handsome, dia pun lawa. Sebab Allah jadikan hebat, maha hebat Allah. Allah jadikan mata tak sama. Lawa pun lah bini kita kat kita. Kok ia pun lah baru perasan sampai 10 tahun. Lah, muka tak contoh kan? Jangan risau. Yang lawa tak lawa, tutup lampu sama. Ngomong ni lofa lawa ceritanya piurus tutup lampu sama, tak ada menyala muka tu kan. Syukurlah dengan apa yang ada. Dan yang kelima selepas redha tu apa? Ikhlas. Ikhlas tu maknanya kita masuk korban, kalau boleh sembunyilah. Mam, niat benar ni mam, atas nama siapa tak pula letak je nama saya. Dia tak nak orang tahu. Itu tak itu. Ikhlas ni kadang orang kita, aku tolong dia ikhlas, tapi dia terima kasih pun tidak. Tak ikhlas lah tu. Kalau ikhlas dia tak harapkan ganjaran dan pengiktirafan manusia, wa imma terima kasih pun dia tak nak. Ya. Jadi ikhlaskanlah hati itu. Ada 5 ni, sabar, syukur, tawakal, redha, ikhlas, selamat dunia akhirat. Jadi tuan-tuan dan muslim, itu sajalah untuk malam ni. Lagi 3 hari kita nak apa untuk korban kan? Jadi saya doakan dengan ini, saya mengucapkan selamat menyambut hari raya Aidil Adha ya. Semoga kita bersama-sama lah, mudah-mudahan ibadah korban ni dapat mengubah diri kita menjadi manusia baik-baik. Allah Ta'ala beritahu sesungguhnya daging dengan darah itu tak sampai pun kepada Allah. Nabi itu tak sampai ke Allah Ta'ala pun, tapi yang sampai hanyalah keikhlasan dan amal soleh kita tu yang sampai ya, bukannya duit gitu, tapi hasrat kita berkorban tu. Contoh kita malam ni bila orang ceramah ni, contoh tiba hati tu, ya Allah aku nak join korban lah, itu pun Allah dah kira pahala dah. Mudah-mudahan sampai kita nak buat. Jadi itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih banyak atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jiwa. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan merasap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke tanjung. Hati terkanang, mulut menyebut jasa baik, surah Al-Islah menjemput, rasa nak junjung.